Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Salam 28 Ramadan. Hari ni hari Isnin. Maka dah pun 20 hari Nadia bersiaran untuk segmen Ramadan Terbaik bersama dengan saya, Nadia. Untuk saya kongsikan buku-buku menarik terbitan PTS iaitu sebanyak 8 buah kesemuanya. Dan kita dah sampai ke episod terakhir hari ni, Isnin. So, kepada anda yang terlepas sesi ni, anda boleh tengok IG Live, IGTV Buku PTS untuk siaran ulangan. Dah episod yang terakhir, jadi saya nak recap dan macam bagi summary lah untuk kesemua buku yang saya dah kongsikan sebelum-sebelum ni. Dan di minggu-minggu yang pertama saya kongsikan buku set Kembara Menuju Allah tulisan Ustazah Asma Harun dan juga Dwi Suwiknyo. 4 buah buku kesemuanya. Dan kalau anda nampak, tabs yang saya gunakan memang sangat banyak menunjukkan betapa bestnya buku ni. So untuk episod last hari ni, saya nak recap balik apa yang anda boleh dapat daripada buku-buku ni. Sebelum tu, buku ni adalah set 4 buah buku. Kalau loose, anda boleh dapatkan dengan harga RM27 dan RM108 untuk set lah ke 4 buku. Hai Farah, Nana, Amirun Ashraf, terima kasih join live hari ni, live yang terakhir untuk Ramadan kali ni. Dan ramai jugalah yang berminat buku ni, saya tengok. Kalau anda tengok, kita mula daripada cover lah. Kalau tengok cover dia memang sangat unik. First time lah saya jumpa buku yang cover dia macam macam mana nak cakap, macam shiny macam tu. Dan keempat-empat set ni akan membentuk kelopak bunga macam ni. So saya sangat recommend lah anda untuk dapatkan keempat-empat buku ni. Dan buku ni apa yang menariknya, sesuai untuk pemula yang baru sahaja berjinak untuk membaca buku dan yang tak nak bacaan yang berat. Nak bacaan yang ringan, yang boleh macam ambil buku ni and then turn any page untuk baca. So inilah bukunya. Yang saya sangat recommend. So kita nak recap balik kepada yang terlepas ke kan. Saya nak mula dengan buku yang pertama. Buku ni. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Nampak cantik kan? So, buku ni saya baca sedikit sinopsisnya lah. Ya Allah, semakin aku jauh daripadamu, jiwaku semakin hampa. Hatiku semakin gelisah dan tidak ada lagi nikmat dalam ibadah. Ampuni aku ya Allah kerana selama hidupku ini aku belum mampu mengenalmu. Seandainya engkau masih memberikan kepadaku waktu, tentu aku ini mengenalmu serta ingin lebih dekat denganmu ya Allah. Aku rindu kepadamu. Jadi buku ni lebih kepada mengajak pembaca untuk menyemai rasa rindu kepada pencipta kita. Dan dalam buku ni sangatlah berwarna-warni kalau anda boleh nampak. Dalam buku ni ada quotes, motivasi, ayat Al-Quran dan juga petikan hadis. Dan apa yang boleh saya katakan sangat memotivasikan lah. Untuk orang yang macam tak nak tulisan banyak-banyak, buku ni sangat sesuai untuk anda. Dan di samping itu ada juga tips. Macam ni contohnya. Tips contohnya kan, tips mudah solat subuh. Apa lagi tips lain? Banyaklah. Dan juga ada last sekali ada macam catatan kalau anda nak tulis refleksi yang anda dapat daripada buku ni. Banyak quotes yang best-best. And then ada checklist. Sangat best. Yang memang saya sangat recommend lah untuk anda dapatkan.
ada quotes, dan sangat sesuai untuk anda macam ambil je buku ni, grab, and then buka mana-mana muka surat dan baca. Okay, so next. Buku ni, warna kuning ni, Ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Okay, yang ni saya baca sedikit sinopsis dia. Ya Allah, jika bukan Engkau yang berikan aku keselamatan, kesihatan, nikmat, kebahagiaan dan kemudahan untuk aku menempuhi segala ranjau dunia ini, maka gundah gulana kehidupanku. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sombong walhal aku lemah dan hanya Engkau yang maha perkasa. Ya Allah, bagaimana mungkin aku menjalani hidup ini tanpa-Mu? Semoga kesibukan aku di dunia tidak memalingkan hatiku daripada-Mu. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Okay. So buku ni lebih kepada membawa kita bergantung kepada Allah lah, supaya Allah tak tinggalkan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Okay. Dan sama juga isi dalamnya. Okay. Sangat berwarna-warni macam ni. Sesuai untuk lelaki dan wanita juga. Okay. Dan antara tajuknya, Ya Allah, sungguh aku lemah, tak berdaya, kehilangan arah. Ya Allah, izinkan aku mengadu. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ya Allah, aku ikhlas dengan kehendak-Mu, dan banyak lagi. Okay. Tajuknya ringkas-ringkas je, tapi sangat best dan menenangkan lah. Kena dengan isi buku yang berwarna-warni. So, sangat menarik. Okay, seterusnya buku yang ketiga, Ya Allah, kepadamu aku kembali. Okay, saya bacakan sikit sinopsis belakang lagi. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan pengakhiran yang baik, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan pengakhiran yang buruk. Jadi buku ni temanya lebih kepada kematian, alam barzah macam tu, peringatan tentang kematian. Okay. Banyaklah peringatan-peringatan dalam ni tentang siksa kubur, zikir-zikir, amalan. Okay. Dan juga ada ruang untuk anda tulis nota. Dan sebelum itulah saya nak share untuk empat buku ni. Di setiap muka hadapannya akan ada map kembara kita dalam mencari redha Allah. So sesuailah dengan tajuk set ni, set kembara menuju Allah. Okay. So saya nak kongsikan kepada anda. Kembara kita ada 5. Okay. Yang pertama di alam roh, yang mana kembara kita akan bermula dari situ. Kemudian ke alam rahim yang kedua. Di sini Allah menetapkan jodoh, rezeki, mati, qada dan qadar kita. Yang ketiga alam dunia, yang mana sekarang kita berada. Seterusnya ke alam barzah, yang mana kita semua akan melangkah ke alam ini dan menunggu sehingga hari kebangkitan. Dan seterusnya di alam yang kelima, iaitu alam akhirat. Adakah di hujung kembara ni kita termasuk dalam kalangan yang mendapat redha Allah dan merasai nikmat syurga, ataupun kita dalam kalangan yang rugi dan dicampakkan ke dalam neraka Allah. So itu alam yang terakhir, alam yang kelima, alam akhirat, yang mana akan ada hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat Rasulullah, hisab, penyerahan catatan amalan, mizan, sirat, dan kemudian penentuan sama ada ke neraka maupun syurga. So untuk setiap buku, semua buku akan ada map ni untuk bagi peringatan dekat mana kita berada dan ke mana kita nak pergi, macam tu. Dan buku yang terakhir, buku yang antara favourite saya juga, tengok tabs ni kan. Dan buku ni, Ya Allah, bersamamu aku bahagia. Okay, sinopsis dia.
Ya Allah, tiada yang mampu membahagiakan diriku kecuali Engkau. Pada saat aku bersedih dan cemas, pada saat aku menderita dan lemah, hanya kasih sayangmu yang dapat mengubatiku. Tiada lagi yang ku inginkan selain selalu bersama dan dekat denganmu. Ya Allah, bersamamu aku bahagia. So, itulah sinopsis buku ni. Okay. Dia punya isi kandungan. Ya Allah, betapa sombongnya aku. Aku suka terburu-buru. Aku terlalu mudah protes. Aku terlena di pujian manusia. Ya Allah, izinkan aku menjadi kaya. Aku ingin jadi orang terkenal. Ya Allah, begitu berharganya waktuku. Dan banyak lagi lah. Okay, antara tajuk-tajuk daripada buku ni. Okay, sama juga isi dalamnya berwarna-warni. Ada ilustrasi. Okay. Sangat cantik lah. Memang sesuai untuk anda yang baru sahaja berjinak-jinak untuk membaca buku. Atau nak hadiahkan kepada rakan-rakan anda. Okay, juga ada checklist. Apa yang anda patut buat dalam seharian. Okay, cantik kan isi buku ni? Okay, so kalau anda nak dapatkan loose RM27 sahaja. Dan kalau nak beli set pun boleh, iaitu RM108 untuk keempat-empat buah buku ni. Okay, dan anda boleh dapatkan di kedai borong PTS, beli secara online di bookcafe.com.my. Anda boleh dapatkan. Okay, so itu set yang pertama, set Kembara Menuju Allah. Dan kita nak masuk untuk set seterusnya, iaitu set 100% Muslimah. Buku ni. Okay, buku ni yang baru lagi saya kongsikan. Okay, keempat-empat buah buku ni sesuai untuk muslimah dan sesuailah untuk dihadiahkan kepada ibu, kepada rakan-rakan perempuan, kakak, adik kan. Saya nak share dulu yang pertama. 1000 tip menjadi muslimah bahagia. Dan ini adalah antara favourite jugalah dalam siri ni. Favourite saya. Saya suka sebab dia punya layout dia sangat best. Nanti saya akan tunjukkan isi dalam. Dan buku ni adalah tulisan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan tim penulis PTS. Okay. Apa yang menariknya dalam buku ni, memang ada 1000 tips macam mana nak jadi muslimah bahagia. Dan ada 200 hadis muslimah. Hadis muslimah pula dah. 200 hadis Nabi dan juga kupasannya. Saya tunjuk contoh lah. Dan sebelum tu, buku ni membincangkan 7 aspek kebahagiaan muslimah, iaitu dari segi keluarga, kesihatan, kerjaya, komunikasi, hiburan, kepimpinan dan juga ibadah. Okay, saya nak tunjuk kat dalam dia. Okay, contoh dalam ni macam ni. Okay, ada tajuk dia. And then, apa kata Rasulullah? Jom faham, komen pakar macam anekdot macam tu. Info. And then ada tips. Ada 5 tips untuk setiap topik. Dan keseluruhannya akan ada 1000 tips. Sangat menarik. Dan kesemuanya pun macam ni. Nampak tak? So layout dia memang sangat menarik dan senang untuk dibaca. Dan merangkumi segala aspek lah. Dan bukan sahaja untuk muslimah, saya rasa lelaki pun sesuai juga untuk baca buku ni. Okay, simple-simple je. Dan banyak info baru yang boleh dapat daripada buku ni. Okay, saya nak kongsilah apa yang
menarik lagi daripada buku ni? Sekejap. Okay, so saya nak share antara topik yang menarik. Saya kongsi satu je lah sebab yang lain saya dah share sebelum ni kan. So, tidur sebahagian daripada hak tubuh. Okay, dalam ni akan diberikan hadis Nabi. Okay, apa kata Nabi tentang tidur? Okay, saya bacakan. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu melaporkan, Rasulullah berkata, benarkah apa yang diceritakan orang kepada aku bahawa engkau selalu berpuasa pada siang hari dan solat malam hari? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Baginda berkata, jangan berbuat begitu. Engkau berpuasa dan berbuka, solat malam dan tidur. Engkau mempunyai kewajipan terhadap tubuhmu. Engkau mempunyai kewajipan terhadap matamu. Engkau juga mempunyai kewajipan terhadap isterimu. Okay. Nak kata badan kita ni juga mempunyai hak untuk tidur. Dan posisi tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur terlangkup ataupun meniarap sebab nafas akan menjadi pendek. Kemudian tidur mengiring ke kiri sebab jantung ditekan oleh paru-paru kanan. Yang ketiga, tidur terlentang dengan tangan di atas, pernafasan berlaku melalui mulut menyebabkan dengkuran. Okay, info kesihatan. Tidur yang panjang dapat memekatkan darah, mendedahkan kepada risiko serangan jantung dan angin ahmar. Kemudian ada info sihat. Tidur yang berkualiti adalah 6 hingga 7 jam. Okay. Kesan kurang tidur, peningkatan gula dalam darah, risiko diabetes, nafsu makan meningkat dan berat badan lebih tinggi daripada orang yang cukup tidur. Okey, tips sihat, okey, macam saya cakap tadi, dalam buku ni memang akan disertai dengan 5 tips untuk setiap topik. Nampak tak? Okey. Antara tips untuk tajuk ni, untuk tajuk tidur sebahagian daripada hak tubuh. Yang pertama, membersihkan dan mengibas tempat tidur ketika hendak tidur. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur. Berzikir apabila terjaga pada tengah malam. Mengusap muka dengan tujuan membersihkan dengan kedua tapak tangan ketika bangun tidur. Baca beberapa ayat terakhir surah Ali Imran dan melihat ke langit semasa bangun tidur. Dan tips ni adalah diambil daripada buku 100 Sunnah Rasulullah yang dilupakan, karangan Haifa Abdullah Ar-Rashid. So itulah antara saya nak kongsi macam mana buku ni. Okay. Dia akan ada hadis Nabi, dia akan ada info dan juga tips. Okay. Ya, Arba'in Syah, terima kasih join live hari ni. Ada banyak lagi lah tips yang sangat-sangat praktikal dan menggunakan kaedah Rasulullah dalam buku ni. Dan harganya RM35 sahaja. Dan bagi saya sesuai juga untuk lelaki sebab banyak tips yang sesuai lah untuk kedua-dua belah kan. Okay. Dan kalau anda nak dapatkan RM35 sebuah, sangat berbaloi. Dan kalau set nanti RM145, nanti saya tunjukkan. So ni antara empat-empat ni memang ni antara favourite saya lah. Anda boleh dapatkan secara lulus ataupun beli set. Ni tulisan Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa. Okay. Saya suka sebab dia punya layout dia. Dia tak rasa terbeban nak baca sampai habis. Anda boleh je macam sehari satu topik. Nanti lengkaplah 1000 tips sebab memang ada 1000 tips dalam ni. So itu dia. 1000 tips menjadi muslimah bahagia. Okay, next. Buku yang kedua daripada siri set 100% Muslimah, Hijrah Muslimah Millennial, tulisan Ririn Rahayu dan Nani Latifah. Buku ni lebih kepada motivasi dan peringatan untuk wanita muslimah yang ingin berhijrah. Yang mana hijrah pada zaman sekarang ni dikatakan macam agak berbeza lah, bukannya macam dulu kan. Sebab kita di zaman millennial ni banyak aspek yang lain-lain yang perlu kita ketengahkan. Okay, dan bukan sahaja dari aspek ibadah tapi juga pergaulan dengan orang lain, pakaian dan lain-lain lah.
Dan dalam buku ni juga ada 7 aspek yang diketengahkan. Sekejap, saya tunjuk. Okey. Antaranya muslimah dan Rabbnya. Okey, yang pertama sekali dalam hijrah ni mestilah hubungan kita dengan Allah. Kemudian muslimah dan prestasi, macam mana kita nak memajukan diri kita. Yang ketiga, muslimah dan cinta. Dalam topik ni adalah cinta nombor 1, siapa cinta kedua, cinta dan macam-macam lagi lah. Seterusnya muslimah dan media sosial, muslimah dan pergaulan zaman kini, muslimah dan alam sekeliling, dan terakhir sekali muslimah dan produktiviti. Jadi buku ni pun saya boleh katakan komprehensif lah untuk seorang muslimah yang ingin berhijrah dalam era milenial ni. Okay, sangat sesuai untuk mereka yang baru nak mendalami, baru berhijrah dan nak mendalami agama, yang perlukan nasihat dan panduan. So buku ni sangat-sangat sesuai dan nipis sahaja. Allah Akbar. Okay, dalam dia macam ni tulisan dia. Okay, dan boleh dapatkan pada harga RM35 loose. Okay. Seterusnya saya nak masuk kepada buku yang ketiga daripada set 100% Muslimah, iaitu 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah. Tajuknya bahasa Inggeris tapi isinya bahasa Melayu. Ini pun antara kegemaran saya daripada set ni. Okay. Banyak juga review positif tentang buku ni, walaupun anda nampak macam tebal, tapi sebenarnya sangat mudah dibaca dan menenangkan lah. Okay. Tulisan Muyassarah. Apa yang menariknya sebab dia punya tulisan dia tak judging and kita rasa selesa bila baca. Maksudnya dia tak ada macam judge kita ni teruk ke apa semua kan. So memang best lah buku ni. Dan memang ada 99 lah, seperti yang dalam tajuk ni, 99 cara. Okay, dalaman dia macam ni. Ada quotes di akhir bab, and then permulaan dia macam ni lah. Mudah untuk dibaca dan memujuk, macam tu. Banyak sangat yang best. Saya jumpa banyak review yang positif lah dalam tentang buku ni, dan pun saya sangat recommend untuk anda dapatkan. Harganya RM45 sahaja. Saya suka buku ni, macam dekat dengan diri sendirilah. Okay, saya nak kongsikan sikit lah yang dekat depan ni, membangun tenaga positif. Okay, dalam buku ni apa yang saya suka kan, dia cakap kita tak perlu memberikan banyak alasan supaya mereka boleh menyukai kita. Saya sukalah ayat-ayat dia macam kena dengan diri kita, diri saya sendirilah. Okay, maksudnya tak perlu jadi people pleaser. Maksudnya kita ni nak orang suka kita. Kita nak buat apa saja supaya orang suka dan senang dengan kita. Tapi macam benda tu lari daripada niat asal kita lah. Kita buat something sebab nak Allah suka kita, bukan nak orang suka kita. Macam tu lah. Apa lagi? Jangan izinkan diri terluka. Okay, saya bacakan contoh ayat dia. Kita sering sakit hati bukan kerana kawan-kawan yang terlalu banyak berkata-kata, melainkan disebabkan oleh diri kita sendiri yang mengizinkan hati kita terluka. Jangan biarkan hal itu terjadi lagi. Jangan membawa masuk kata-kata orang dalam hati. Biarkan kata-kata itu sekadar angin yang bertiup lalu. Saya suka ayat-ayat dalam buku ni yang memujuk kita dan tak judging macam saya cakap tadi. So saya sangat recommend lah buku ni, 99 Great Ways to be a Wonderful Muslimah. Okay. Dan buku yang terakhir sekali buku yang terakhir adalah Zikir dan Doa Muslimah Solehah. Yang ni saya kongsikan semalam, ada 2 part. Buku ni sesuai untuk lelaki dan wanita. Cuma dalam ni ada khusus doa dan zikir untuk masalah kewanitaan, seperti
kehamilan, haid macam tu. Tapi saya rasa buku ni sesuai je lah untuk sesiapa pun kalau nak baca. Dan buku ni bukannya macam fakta-fakta ke tulisan, tak. Memang himpunan zikir dan doa. Okey. Antaranya, sinilah isi dalamnya macam ni. Memang macam buku doa lah. Anda boleh letak di, nampak ni ada ilustrasi lagi. Anda boleh letak di tepi tempat semayang ke, nak bawa dalam beg ke. Okay, ni. Doa bagi masalah kesihatan. And then ada juga doa aktiviti harian, macam doa zikir pagi sebelum makan, doa masuk rumah, naik kenderaan, saat hujan. Banyak lagi lah. Dan yang menariknya, di belakang buku ni ada selawat-selawat pilihan. Kemudian ada juga doa berdasarkan Asmaul Husna. Yang ni yang paling menarik lah. Yang macam kita tahu kan, bagusnya kita berdoa menggunakan 99 nama Allah. Dan dalam buku ni ada doa-doa Asmaul Husna. Dan walaupun doa ni bukan didapati daripada Al-Quran, tapi doa ni sangat baguslah untuk kita amalkan sebab adanya nama Allah dekat dalam tu. Okay, contoh contoh. Sekejap. Kejap Okay, contohnya nama Allah Al-Ghaffar. Kisah Al-Ghaffar bermaksud Maha Pengampun. So dalam buku ni dia bagi nama, ada dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab dia. Al-Ghaffar maksud Maha Pengampun, dan doa yang boleh kita gunakan, Ya Ghaffar ighfir lana dzunubana, yang bermaksud wahai yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami. So macam itulah buku ni. Dia bagi Asmaul Husna tu beserta maksud, kemudian doa dalam bahasa Melayunya, dan juga sebutan dalam Rumi. Itu sangat membantu jugalah kepada mereka yang baru saja nak belajar ataupun belum fasih lagi kan. Dan buku ni harganya RM30 sahaja. Dan untuk set 100% muslimah ni, keempat-empat buku ni harganya RM145 percuma postage. Beli di kedai borang PTS ataupun bookcafe.com.my. Dan kalau anda nak box set, sebab kita ada box set kan yang ada macam-macam gift, anda boleh tunggu lepas raya akan reprint. So sangat recommend untuk anda dapatkan set 100% muslimah. Okay. Jadi rasanya itu sahaja perkongsian Nadia untuk hari ini. Dan juga hari ini last episode terakhir perkongsian yang Nadia kongsikan 8 buah buku kesemuanya. Dan terima kasih kepada semua yang join hari ini ataupun sebelum-sebelum ni. Terima kasih sangat. Sepanjang mengendalikan live ni, tak terasa masa berlalu. Saya sangat enjoy, happy kerana anda juga yang support dan menonton. Okay, dan saya minta maaf juga kalau ada salah silap sepanjang saya punya perkongsian. Jumpa lagi kalau ada rezeki lain kali. Dan terima kasih juga PTS kerana mengundang saya untuk sesi sharing ni. Saya bukanlah sesiapa, hanya pembaca dan pengulas buku. Semoga dapat jumpa lagi tahun depan. Okay, insyaAllah. Okay, dan jangan lupa untuk ikuti media sosial buku PTS. Dan sekarang pun PTS ada anjurkan giveaway. So, korang boleh check. Dan join lah. Okay, saya rasa itu sahaja. Saya minta maaf kalau ada tersalah. Dan saya doakan ada manfaat walaupun sikit daripada perkongsian selama 20 episod ni. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Thank you. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya semua. Bye. Assalamualaikum.